哎，丽婷，我的侄子成绩刚刚放榜了，可是听说好像不是很理想哎。哦，那他接下来打算要怎么样呢？他父母也在烦恼着啊，都不知道要如何开导他，然后呢也很担心他之后找不到工作。不过其实啊，成绩也不能代表一切的啦。不如我们等一下请教一下专家，听听他们的建议吧。Setiap hari, sebanyak 2,000 beg darah diperlukan untuk kegunaan pesakit. Oleh itu, sebanyak 2,000 penderma darah diperlukan untuk menderma. Dengan menderma satu beg darah, anda telah menyelamatkan 3 nyawa. Saya bangga menjadi penderma darah dan membantu mereka yang memerlukan. Saya gembira melihat mereka tersenyum semula. Dengan bantuan anda, saya selamat. Anda adalah wira kami. Kita sedang berhadapan dengan keadaan yang amat menyedihkan di mana 1 daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah bantut. Kanak-kanak bantut adalah kanak-kanak yang lebih rendah daripada ketinggian yang sepatutnya untuk umur mereka. Masalah bantut boleh memberi kesan jangka pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Kanak-kanak bantut memiliki sistem imuniti yang sangat lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Apa yang dibimbangi, anak yang terbantut akan mengalami masalah kekurangan fungsi intelektual yang akan menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Bagi mencegah masalah bantut, amalan pemakanan sihat harus dimulakan seawal 1000 hari pertama kehidupan, iaitu dari saat kehamilan sehinggalah anak berusia 2 tahun. Oleh itu, ibu dan anak perlu makan makanan yang berkhasiat. Ibu hamil perlu mengambil makanan yang seimbang dan kaya dengan nutrien seperti protein, asid folik dan zat besi bagi menjamin kesihatannya dan perkembangan bayi dalam kandungan. Kesihatan dan pemakanan semasa hamil yang sempurna akan melahirkan anak yang sihat. Bayi perlu disusukan dengan susu ibu sahaja bermula dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga bayi mencapai umur 2 tahun bagi membolehkannya membesar dengan sihat. Pada umur 6 bulan, bayi juga perlu diperkenalkan dengan makanan pelengkap yang berkhasiat dan mencukupi. Makanan pelengkap mestilah disediakan daripada pelbagai jenis makanan, tekstur, warna dan rasa agar anak mendapat semua khasiat makanan. Ini penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya yang optimum. Kebersihan dan sanitasi juga penting dalam menangani masalah bantut. Oleh itu, amalan penjagaan kesihatan dan kebersihan perlu dicontohi daripada ibu bapa di rumah. Kanak-kanak merupakan harapan kita. Mereka adalah masa depan negara. Bantut boleh dicegah. Anak Malaysia sihat, tinggi, cerdas dan cergas. Hai, saya Salma. Ini kisah saya. Kawasan perkampungan yang kami diami merupakan kawasan rendah dan sentiasa dinaiki air. Setiap tahun, saya akan mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan banjir yang kerap berlaku. Sebelum tibanya musim tengkujuh, saya sudah membuat persediaan awal. Antaranya, saya akan menyediakan keperluan peribadi, keperluan bayi dan anak, bekalan ubat serta buku rekod kesihatan. Kemudian, menyiapkan barang-barang keperluan suami saya yang menghidapi penyakit kronik seperti buku rekod perubatan, bekalan ubat dan keperluan peribadinya. Saya juga menghubungi pejabat kesihatan untuk khidmat nasihat selanjutnya. Saya menasihati anak saya supaya tidak bermain dengan air banjir kerana ianya membahayakan. Jika hujan masih tidak berhenti, agensi penyelaman akan tiba dan membawa kami ke pusat pemindahan banjir. Setibanya di pusat pemindahan banjir, pihak berkuasa akan memberi arahan seterusnya. Kami sekeluarga perlu tinggal di situ sehingga banjir surut. Sepanjang berada di situ, kami minum air yang telah dimasak atau air minuman yang dibotolkan.
Kami juga mengelakkan makan makanan yang mentah dan sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan keluarga. Sebelum mengagihkan makanan, sukarelawan yang bertanggungjawab telah diberikan vaksin terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan pengendalian makanan. Walaupun berada di pusat pemindahan, saya masih boleh mendapatkan perkhidmatan perubatan untuk kandungan saya. Setelah banjir surut, kami pulang ke rumah dan bersiap sedia untuk mengemas rumah. Tanpa berlengah, saya dan suami terus menyarum bot getah, sarung tangan dan pelindung mata lalu memulakan aktiviti pembersihan. Peralatan rumah seperti pinggan mangkuk dan lain-lain haruslah dibersihkan dengan betul supaya tidak berlaku keracunan makanan. Kami juga menghapuskan punca pembiakan kipas, lalat, tikus dan nyamuk. Semua sampah dan bangkai binatang telah kami lupuskan dengan cara yang betul. Walaupun ditimpa musibah banjir, saya dapat menjaga kesihatan diri sendiri, kandungan, anak kecil dan juga suami saya. Dengki berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda. Bertindak sebelum terlambat. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya. GoDaddy 陪你开展网络商务，提供无数网域名称任您挑选，打响您的网络名号。可靠的 WordPress 主机方案，确保正常运作，快速载入，符合需求的网站安全方案，保护您网站及客户资料安全。企业名称的专业 email 地址赢得客户信任，推广您的品牌。网络商务所需的工具与服务一应俱全，立即前往 GoDaddy.com。马股首6个月下挫123点，分析师稍后给您预测一下下半年大马股市走势。